Muar, Bandar Maharani merupakan sebuah bandar bersejarah dan ibu kota daerah Muar, Johor, Malaysia. Bandar ini adalah salah satu tarikan buat pelancongan untuk dikunjungi dan diterokai terhadap perindustrian, seni bina bangunan bersejarah dan juga kepelbagaian budaya. Budaya di Johor telah dipengaruhi oleh pelbagai etnik sepanjang zaman, terutamanya dari kalangan masyarakat Arab, Bugis dan Jawa. Pengaruh budaya Jawa telah ditemui di dalam bentuk tarian memaparkan sekumpulan pahlawan berkuda yang diperkenalkan ke negeri Johor sebelum awal abad ke-20 oleh kaum Jawa. Kuda lumping, juga dikenali sebagai kuda kepang, adalah tarian tradisional yang dibawa oleh masyarakat Jawa yang berhijrah ke tanah Melayu. Tarian ini dikatakan sebagai budaya warisan orang Jawa yang dipengaruhi dengan Islam. Terdapat pelbagai kisah mengenai asal-usul kewujudan tarian ini. Antaranya adalah kisah Wali Songo yang mewujudkan tarian ini sebagai satu usaha menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa pada abad ke-15. Ada juga yang berpendapat bahawa tarian kuda kepang ini mempunyai kaitan dengan peperangan Rasulullah dan para sahabat. Sebenarnya tarian kuda kepang ini adalah sejarah. Sejarahnya begini, dia sangkut paut dengan Prabu Klono Sewandono di Bantar Angin, itu di Ponorogo. Kemudian nak memistrikan putri Kediri namanya Songgolangit. Putri sendiri nak dikawinkan dengan Klono Sewandono dari Ponorogo tadi, tapi dia minta syarat. Syarat dia bermacam-macam, tapi untuk mempertahankan diri. Kemudian ada satu tarian ataupun satu kesenian yang boleh mengarak jadi pengantin. Jadi zaman dulu tak ada kereta ataupun motor ataupun sebagainya, dia menggunakan kuda melamar putri Kediri tadi. Kemudian ada satu peperangan yang terlalu dahsyat, di antaranya daripada Bantar Angin tadi, Prabu Klono Sewandono perang menang semua. Menang, lepas itu yang kuda-kuda dia jadi hulukan balang. Yang daripada Kediri memang hebat, dia sanggup melutut kepada Ponorogo tadi, tetapi dengan syarat jangan dibunuh semua ulu balang dia dan kuda-kuda dia, tetapi dia nak kuda harus dipertahankan. Kuda kan selalu juga bila dengar kegembiraan ataupun sukanya kuda tak dibunuh, jadi dia berlompat-lompat suka-suka macam kuda yang menari. Jadi disitulah baru kita mempunyai pemikiran, okey, kita mainkan kuda kepang, tapi di kat sana namanya kuda lumping. Kalau kuda kepang ni sebenarnya kepang tu anyaman. Tujuan sama tetapi nama tu sebenarnya kuda kepang tu anyaman. Yang benar sebenarnya kuda lumping. Namun, tidak diketahui sejak bila tarian ini dicampur adukkan dengan jampi-jampian sehingga menyebabkan tarian ini diharamkan oleh Majlis Fatwa Negeri. Meskipun begitu, bagi penggiat seni terhadap kuda kepang ini, budaya tarian tersebut tidak patut ianya dibiarkan pupus. Saya daripada kecil main kuda kepang sebagai kata orang pentol. Pemujaan ni bagi saya tak ada. Sebab kita memang kadang-kala sesetengah tempat memang dia bakar kemenyan dan mantra dia. Mantra dia adalah gunakan bahasa Jawa, minta doa selamat untuk menyelamatkan permainan mereka. Kita memang biasa itu tak boleh kita tinggalkan, sebab
kita tak ada minta kepada syaitan ke, jin ke, apa tak pernah. Sebab kita satu minta kepada Allah, minta mohon keselamatan dan supaya orang menengok permainan kita itu suka. Itu yang utama. Tetapi kadang-kadang orang ini salah tanggap. Saya faham sebab kadang-kadang kita ini tanpa pengetahuan perkara-perkara itu mudah terikut kata-kata orang. Cuba kita fikir yang baik. Tapi kalau memang betul-betul harap tak payah ikutlah, tak apa. Tapi jangan terlalu mengatakan yang bukan-bukan dan jangan cepat menjatuhkan hukum. Mudah-mudahan penjelasan daripada saya ini jangan salah anggaplah. Ini hanya semata-mata atau 100% adalah untuk kesenian tarian kuda kepang. Sehubungan dengan itu, pengamal seni dari Parit Bugis Johor mengadakan persembahan Pesta Bulan Mengambang pada 9 Disember lalu di Kraton Ambah Anang, Parit Bugis, Johor. Sebelum mula persembahan, satu upacara pemagaran gelanggang dilakukan diikuti dengan bacaan doa selamat. Menurut Encik Syuhada, upacara tersebut perlu dilakukan bagi mengelak sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Permainan kuda kepang kenapa disempat ataupun dibunyikan, apa itu ditarik, diheret dengan cemeti, itu adalah syarat untuk memagar. Bila kita main nanti tak ada anasir-anasir luar masuk seperti orang yang degil, yang nak mencuba, ada yang nak dengki, iri hati. Sebab pepatah kita tetap kita pegang, sebelum hujan sedia payung. Setelah upacara tersebut selesai dilakukan, maka bermulalah tarian kuda kepang dipersembahkan. Setiap kumpulan di dalam tarian ini mempunyai seorang ketua atau dipanggil sebagai pentol, iaitu gelaran yang diberikan kepada individu yang berperanan penting apabila tarian itu bermula dan berakhir. Kalau kita punya ketua biasanya laki-laki, disebut leader ataupun ketua. Contohnya kita ada 9 orang, penari mesti 8, satu ketua. Apa taruh ketua? Tujuan dia membunyikan cemeti. Bila kita bunyikan cemeti, menandakan kita tukar step. Menandakan kita tukar step. Kecuali kalau tarian zapin, tarian apa itu tak payah. Sebab dia direct. Kita punya bergantung kepada cemeti tadi, pecut tadi itu. Ketua mesti harus ambil peranan yang penting. Dan ketua mesti pandai menari. Di dalam tarian kuda kepang, ada yang percaya bahawa semasa tarian ini dipersembahkan, terdapat makhluk yang menyerap masuk ke dalam badan penari yang dipanggil atau digunakan melalui mantra yang dituturkan oleh pentol yang memimpin kumpulan itu. Suasana juga ditambah dengan kepulan asap kemenyan, sajian yang dihidangkan serta bunyi alunan dari gendang dan gong yang dimainkan. Mereka yang dirasuk dikatakan tidak sedarkan diri dan mampu melakukan pelbagai aksi yang tidak dijangka. Ada yang seakan bersilat, mengupas kulit kelapa, memakan kaca dan sebagainya. Tarian kuda kepang adalah berat. Masa main kita ringan. Bila dah lepas diubati, baru terasa penat. Sebab apa? Kita main joget daripada pukul 9 sampai pukul 12, 3 jam tu. Bukan calang-calang. Kalau orang tua ya dah memang mengalah. Tapi oleh karena kita dah kepala tadi, pentol tadi dah bacakan ayat pada air tadi, dia minum air. Samalah ni, ada sedikit memberi kekuatan untuk diri kita semasa kita joget. Disebabkan itu juga, tarian kuda kepang yang mengamalkan jampi serapah ini telah difatwakan sebagai budaya yang bercanggah dengan akidah syariah Islamiah. Bagi Encik Syuhada yang merupakan seorang penggiat seni kuda kepang, tarian ini tidak harus diharamkan kerana ianya merupakan antara budaya seni warisan kaum Melayu, khusus kepada mereka yang berketurunan Jawa. Berpunca daripada Sigamat sebenarnya masa itu. Puncanya di sekolah Arab Sigamat.
Zaman itu ataupun masa itu ramai orang di asrama Hestria. Diobat sana tak baik, sini tak baik. Ada bomo kuda kepang datang situ. Diobat baik. 2 kali diobat baik. Itu tersebarlah, dia kata kuncinya kuda kepang diharamkan. Kumpulan-kumpulan kuda kepang Johor memang tak puas hati dengan keputusan. Mudah sangat jatuhkan hukum dan mudah sangat kita terberitahu kepada pihak yang berwajib Sultan Johor. Kemudian bila dah dengar kepada mufti Johor ataupun pihak yang berwajib tentang agama, pihak pengasas kuda kepang mohon supaya benar-benar dibanggakan. Benda ni dah sampai ke atas. Nak membuang pun tak boleh, sampai sekarang pun sama juga macam itu. Kita belum tahu apa-apa, dia kata haram. Jangan terlalu taksub sangat besar lagi, belum tahu 100%. Harapan saya 100% supaya kuda kepang, kesenian kuda kepang, tarian kuda kepang, persembahan kuda kepang diminati orang seluruh masyarakat Majemuk. Dan saya mengharapkan, mengalu-alukan orang yang minat, siapa-siapa yang minat tarian kuda kepang, kalau nak belajar, belajarlah kepada guru yang betul-betul tahu kuda kepang. Jadi kamu tak salah menuntut, tak salah belajar. Kalau kumpulan yang betul-betul dah tahu tentang kuda kepang, kalau salah pun tak seberapa banyak. Jangan sampai salah terlalu banyak. Nanti kalau salah terlalu banyak, itu bukan kuda kepang lagi dah. Sebab kesenian tarian kuda kepang ini bukan reka-rekaan. Dia adalah secara. Jangan sampai tersilap langkah. Maksudnya tersilap langkah ini macam mana? Kuda kepang tetap kuda kepang. Jangan dicampur aduk dengan kesenian-kesenian lain. Satu, keduanya kita kena sabar dan tabah. Memang jadi ketua kuda kepang ni banyak cabaran dia dan banyak risiko dia. Kalau kira untung material duit, memang tak ada untungnya. Tapi oleh kerana kita kesenian yang kita bina, kita jaga sampai bila-bila sampai kita termampu. Sebab hidup tanpa seni akan kosong jiwa itu. Sekiranya seni tak ada, susahlah. Saya mengesurkan penggiat-penggiat seni di luar harus dipertahankan seni itu. Sebab negara tanpa seni, dunia luar kurang mengenali. Mudah-mudahan masyarakat Semenanjung boleh menerima tarian kuda kepang. Sekiranya kesenian ini tidak dipelihara, maka warisan budaya ini akan lenyap di mata masyarakat. Bersamalah kita memelihara budaya kesenian ini agar dapat diperkenalkan pada generasi yang akan datang. Seperti pepatah Jawa ada yang menyatakan, Ana dina, ana opa, ora obah, ora mama. Membawa erti setiap perjuangan selalu ada hasil yang nyata.